Ini sebab apa terjadinya penundaan di atas kebodohan-kebodohan manusia ini. Yang pertama tadi sebab duniawi. Terkesan dengan mimpi dunia. Bila kita sedar mimpi ni? Di dalam kubur. Hari ini semua orang berada dalam keadaan mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi tu. Ni kita berada dalam keadaan mimpi. Bila kita sedar, bila kita masuk ke dalam kubur nanti, 7 kaki orang meninggalkan kita, maka datanglah malaikat pada waktu tu celak mata, Masya Allah. Baru tersedak daripada mimpi dalam mimpi. Itulah kehidupan yang abadi, yang realiti. Di mana? Dalam kubur. Start. Muqaddimah untuk ke akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Duduk kita lagi dalam satu jamaah majlis ilmu malam ni bagi menyambung perbicaraan kitab Hikam, muka surat yang ke-30, perenggan yang kedua, dalam tajuk kebodohan itu disebabkan oleh. Dalam masa kita mengaji Hikam ini, makin lama kita berada di dalam Hikam, makin lama kita akan terjun ke dalam lautan ilmu, dalam bab tasawuf. Maka makin lama kita berada dalam kitab ni, kemungkinan akan terjadi semakin terasa di dalam diri. Kalaulah kita kecil hati, inilah dia yang disebut sebagai ilmu yang memberi kesan kepada hati. Tak? Setiap perkataan, setiap bahasa, ayat yang disusun di dalamnya, sedikit sebanyak kemungkinan boleh mengecilkan hati orang-orang. Jadi itu maksudnya apabila terkesan pada diri kita, maka itulah ilmu. Yang mana dengan itulah kita sedikit sebanyak boleh untuk mengubah daripada yang lebih, yang tidak baik kepada yang baik, yang baik kepada yang lebih baik, dan daripada yang lebih baik kepada yang lebih baik, insya-Allah. Jadi bersambung kepada masih lagi Hikam yang ke-26 dalam bab penundaan setiap amalan yang akan kita bawa ke akhirat dengan mengisi masa-masa yang ada dengan kemewahan ataupun dengan kedambaan terhadap dunia yang ada. Jadi di situ Ibn Athaillah menterjemahkannya sebagai satu kebodohan. Maka kebodohan itu, kata kita, disebabkan oleh yang pertama, kerana ia mengutamakan duniawi. Manusia yang sentiasa menangguh-nangguhkan amalan. Bukan amal dunia, tetapi amal akhirat. Tangguh. Solat bukan di pada waktunya. Tak. Tangguh untuk melakukan solat sunat dan sebagainya. Tangguh untuk bermula melatih diri berpuasa sunat dan sebagainya. Tangguh untuk memberikan zakat. Tangguh untuk memberikan sedekah. Segala perkara-perkara amal kebaikan, tangguh dulu sah. Kerana apa? Untuk membiarkan satu laluan kepada keduniaan. Tak? Kita tangguh solat sah. Sebab kita nak habiskan kerja-kerja kita di atas meja, di pejabat contohnya. Tak?
Maka semayang tu dah tak pukul 1:03 dah. Dia jadi pukul 3. Tak, kita tangguh. Tak, itu yang disebut sebagai satu kebodohan. Sebab apa? Sebab manusia itu mencari duniawi. Ingat tak dulu kita ambil hikam yang sebelum ni? Mencari sesuatu yang Allah telah tetapkan kepada kita. Iaitu dunia kita ni. Allah tetapkan dari segi makanan, minuman, pakaian, tempat tidur. Semua dah tertulis. Tak? Rezeki. Semua dah tertulis. Tapi itu yang manusia risaukan. Maka itu yang disebut sebagai satu kebodohan. Benda yang dah ada, kita cari. Banyak tu juga. Tak? Kita diberi oleh kerajaan, contohnya, raja bagi 500,000 untuk habiskan dalam masa 1 tahun. Contoh. Kita kira-kira, oh Alhamdulillah, kita boleh habiskan dalam masa 1 tahun 5,000 tanpa buat apa-apa. Tapi bagaimana seorang yang bodoh dalam keadaan mendapat 5,000, 50,000, tak, masih lagi berusaha untuk mendapatkan lebih. Padahal 50,000 tadi tu cukup untuk hidup dia setahun. Bodoh. Padahal dia boleh isi dengan perkara-perkara yang selainnya. Maka itu yang diperumpamakan apabila Allah telah menciptakan kepada kita rezeki, ajal, tak, jodoh. Jangan susah hati. Tetapkan berada di tempat kita masing-masing dan bertambahlah dalam bab amalan. Padahal Allah berfirman, Allah sebut dalam surah Al-A'la, bal tu'thirunal hayatid dunya. Nah, Allah sebut, mereka itu terkesan dengan kehidupan dunia yang berada di sekeliling kita. Di sekeliling mereka. Kita lihat hari ini semua orang ada kereta, kita pun nak pakai kereta. Tak? Semua orang duduk dalam jam, kita pun teringin nak duduk dalam jam. Ada orang suka jam. Kan? Pagi-pagi seronoknya jam. Tak? Ada orang suka jam. Balik raya suka sungguh jam. Kalau tidak, tak berasa raya. Kan? Membuang masa di tengah-tengah jalan. Tak? Itu yang disebut tu'thirunal hayatid dunya. Surah Al-A'la. Kita baca Sabbihisma rabbikal a'la. Dalam ayat bal tu'thirunal hayatid dunya. Mereka terkesan dengan hayah, dengan kehidupan dunia, sehingga semua amal-amal ibadah wajib dan sunat banyakkannya tak dapat. Itu yang kita selalu dengar. Ustaz, saya ni umur 80 dah. Lepas tu tak tahu nak buat macam mana, dia kata. Tak. Mayang pun tak apa larat dah. Tak. Kata kursi dah. Mayang apa? Mayang wajib. Sunat mayang. Dok, sakit. Sama. Tak. Itu masa-masa yang ditangguhkan. Dalam keadaan sedar. Kata bahawa kita akan dijemput oleh Allah SWT. Masih lagi kita tangguhkan banyak-banyak amalan sunat. Yang boleh untuk kita cover kepada amalan wajib. Tak. Jadi, ikhtiar hari ini. Supaya masa yang ada tidak terluang begitu saja. Kan? Duduk di kedai kopi. Sah-sah dah. Kan? Saya jaranglah tengok orang duduk kedai kopi. Saling menyambung-nyambung surah yang dihafal. Kan? Member tebuk, dia jawab. Ada. Member 20 tebuk, dia jawab. Duduk di mana? Kedai kopi. Tak ada. Tak tahulah kot kedai kopi tuan kita ni. Kan? Ada. Ada lagu tu. Saya tak tahu dengar ni. Tebuk jawab. Tapi itulah yang disebut sebagai mengisi masa lapang. Mengisi dengan amalan sunnah dan wajib. Wal akhiratu khairun wa abqa. Allah janji. Allah dah sebut. Allah dah bagi sesuatu perkara. Bahawa Allah sebut akhirat itu yang akan sempurna, yang terbaik, yang akan kita duduk abqa selama-lamanya. Kalau kita hari ini tak dapat pakai kereta besar, di akhirat lebih besar daripada tu. Tak. Mercedes hari ini ada 4 tayar. Sunroof. Tak. Betul tak? 4 pintu, 1 bonet. Tak. Kemungkinan kita akan dapat, Allah kata abqa akhyar khairun, lebih baik di jannah. Kalau kita buat betul-betul di dalam dunia ini, kemungkinan kita boleh dapat Mercedes 8 tayar. Tak, boleh terbang.
Oh, mana ada Mercedes boleh terbang? Ada? Tak, tak ada. Kan? 8 pintu. Limousine. Tak. Lebih daripada tu kita boleh dapat. Tapi soalnya hari ini adalah hati. Ini kata soal hati. Untuk mempercayai atau untuk menidakkan dia. Daripada mempercayai. Itu Ibn Ata'iyah letak hari ini. Artinya tetapi kamu mengutamakan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih baik dan kekal selama-lamanya. Kita pakai Mercedes. Baru boleh beli umur 65. Pakai 10 tahun 75. Mercedes rosak, kita padam. Tak. Lama mana pakai? 10 tahun. Di akhirat kita akan pakai selama-lamanya. Mengikut keinginan setiap manusia di dalamnya. Tak. Di dunia, pakai Mercedes, teratur je. Modify pun tak boleh pergi mana dah. Tak. Di akhirat kita boleh modify ikut suka kita. Boleh tak? Boleh. Ma tashtahihil anfus. Kata Allah, kata Rasulullah. Apa yang kita nak, semua dapat. Nak. Hari ni kita tanya, kita nak apa yang kita tak dapat lagi di dunia. Tanya, kita nak apa? Macam mana tuan? Tanya dah, nak apa? Tak. Nak lori. Nak apa? Kereta api. Kan? Nak kaya. Tak kaya. Lagu mana kaya pun, tak ada orang beli kereta api. Duduk rumah dia. Tak ada. Tak. Tak kaya. Yang mana bila duduk di jannah itu, kaya selama-lamanya. Segala apa yang kita nak, kita dapat. Selesai masalah. Tidak. Jadi yang tu yang kita kena fikir. Akhirat yang abqa. Akhirat yang khair. Yang terlebih baik. Yang kedua, ini sebab apa terjadinya penundaan di atas kebodohan-kebodohan manusia ini. Yang pertama tadi sebab duniawi. Terkesan dengan mimpi dunia. Bila kita sedar mimpi ni? Di dalam kubur. Hari ini semua orang berada dalam keadaan mimpi. Umpama mimpi dalam mimpi tu. Ni kita berada dalam keadaan mimpi. Bila kita sedar, bila kita masuk ke dalam kubur nanti, 7 kaki orang meninggalkan kita, maka datanglah malaikat pada waktu tu celak mata, Masya Allah. Baru tersedak daripada mimpi dalam mimpi. Itulah kehidupan yang abadi, yang realiti. Di mana? Dalam kubur. Start. Muqaddimah untuk ke akhirat. Yang kedua, penundaan amalan itu kepada masa yang ia sendiri tidak mengetahui apakah ia akan mendapatkan kesempatan itu. Hari ini kita tunda solat-solat sunat. Contohnya, habis daripada sembahyang isyak. Di sini taklah, tak pernah tengok semua orang sembahyang lepas isyak. Betul tak? Alhamdulillah. Kan? Masjid Al-Muhsin ni kemah. Habis baca doa ya, semua 2 rakaat tak tinggal. Tak. Bayangkan kalau kita tinggal. Habis sahaja baca doa bangkit terus. Balik. 2 rakaat pun tak buat. Tak. Dia kata tak apalah. Nak buat dekat rumah bersama-sama dengan keluarga. Kan? Husnuzan. Sampai dekat pintu pagar. Aksiden. Na'udzubillah min zalik. Itu contoh. Tak. Itu yang disebut sebagai kesempatan yang kita tak tahu. Boleh tak kita dapat. Apabila kita menundakan setiap amal ibadah. Hari ini kita tak puasa sunat. Esok tak tentu lagi boleh. Betul tak? Hari Khamis kita ada segak bugak. Esok hari Senin. Kita ingat nak puasa. Tak mau puasa. Kita Isnin depan. Tak tentu lagi boleh ke tak? Tak. Kira Alhamdulillah. Sini semua hari Senin puasa kan? Angguk tu kira kan? Alhamdulillah. Maknanya Isnin Khamis. Isnin Khamis. Tapi bila kita tunda satu hari, tak mungkin kita boleh ganti balik Isnin yang telah terlepas. Itu kesempatan yang tidak ada menurut apa yang disebut dalam kitab. Ya. Ataukah kemungkinan ia dilanda oleh ajal mati yang telah menantikan masanya? Macam saya kata tadi. Kita keluar-keluar. Aksiden, meninggal. Habis dah untuk kita. Dan pada waktu tu yang kita meninggal, nafas kita tu dah habis. Hari ni kita ambil dari itu. Bahawa nafas itu ada had dia. Jadi sebelum sampai had nafas tersebut, maka lakukan ibadah yang sebaik mungkin.
Lakukan segala-galanya. Ada masa masukkan ibadah-ibadah, amalan-amalan yang baik. Tak? Yang ketiga, kemungkinan azam, niat dan hasrat itu menjadi lemah dan berubah. Tak? Saya ingat waktu kita masuk sekolah agama dulu. Tak? Kalau habis sekolah agama ni nak hafal Quran habis. Tak? Tak hafal kok, tak habis kok, tak apa. Pergi belajar luar negara. InsyaAllah habis hafal Quran. Tak? Sampai duduk luar negara 5 tahun. Pun tak habis kok. Balik mai. Tak? Tak apa. Bekerja nanti nak hafal juga Quran. Duduk bekerja lah ni dah 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Tak habis kok hafal Quran. Tak? Jadi kitab tanya adakah sebab azam. Kita belum kuat. Tapi kalau sebut pasal azam ni dah bulan 12 dah nak masuk. Kan? Pemberitahu tanya, apakah azam tahun baru? Oh, untuk menjadi orang yang soleh. Sebagainya. Tak? Habis bulan 1 tu, hilang azam. Tak? Azam tak kat bulan tu ya. Bulan orang nak tanya masuk Januari. Betul tak? Habis Januari, hilang tu azam. Jadi kitab sebut, adakah disebabkan oleh azam? Sebab tu azam ini, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ. Azam itu mesti diperbaharui setiap hari, bukan setiap tahun. Bangun tidur, nak tidur. Malam, azam bangkit subuh. Ya Allah, aku berazam untuk bangkit solat subuh esok. Berjamaah. Nak tidur, bangun tidur. Boleh solat subuh. Ya Allah, aku berazam untuk hayah aku hari ini menjadi hamba-Mu yang terbaik. Azam. Setiap hari kena azam. Dia kata tak ada lah azam tahun ni, tunggu tahun depan pula. Salah fahaman. Tak. Adakah kita perlu letakkan satu azam? Itu orang putih aja. Apa azam awak? Satu je. Satu yang awak nak. Tak. Islam ajak kita perlu ada banyak azam. Dalam diri kita, kita letak sebanyak mungkin azam yang kita boleh buat. Tak. Terutama dalam perkara-perkara wajib. Azam nak banyak zakat dengan banyak. Azam nak solat fardu berjamaah dengan lebih khusyuk. Azam nak berpuasa Ramadan dengan lebih khusyuk. Tak. Azam nak memegang, nak menahan ataupun nak melindungi iman yang ada dalam hati dengan lebih baik lagi. Azam. Dia tak boleh jadi satu azam. Maka kata Allah, kata Rasulullah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ. Hadis banyak sebut pasal azam. Bila kita berazam, maka kita kena buat dan bertawakal kepada Allah. Azam mesti ada. Mesti banyak. Tak. Jangan satu saja. Kalau satu rugi. Sebab tu yang disebut kemungkinan azam. Atau niat. Niat kita kepada Allah. Kadang-kadang kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Itu niat tu. Lillah. Dalam solat tu niat tak sangka lillah. Budak-budak semayang main belakang. Kan? Dalam hati ish kacau orang nak semayang kerana Allah. Kan? Habis semayang dia pula main. Tak. Hilang hak lillah tadi itu. Sebab tu Allah sebut inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita pegang lillahi ta'ala di dalam salat, maka lillahi ta'ala itulah akan dibawa keluar daripada salat. Inna salati wa nusuki, perlakuanku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati. Maknanya bukan solat sahaja. Dalam solat, dalam perlakuanku, dalam kehidupanku, dalam waktu ketika aku mati, lillah. Itu azam dan niat. Untuk Allah hidup kita ini. Letak sebenar-benar untuk Allah. Tak. Yang tu yang utama, niat yang utama. Supaya kita tidak dilalaikan oleh keadaan dunia. Tak. Apa azam kamu? Saya ingat ustaz saya azam nak beli rumah tu ni. Oh, rumah tak payah berazam. InsyaAllah dapat. Tak. Tak payah azam. Nak benda dunia ni tak perlu azam. Pasal apa? Kalau Allah tulis dapat. Allah tulis tak dapat. Dapat tak? Tak dapat. Jadi dia akan dapat
kalau Allah tulis. Tak dapat, Allah tak tulis. Ini selesai masalah. Buat apa perlu azam? Tidak. Yang perlu azam adalah benda yang belum ditulis oleh Allah. Iaitu apa dia? Pahala-pahala yang kita akan bawa di akhirat nanti. Dan hasrat. Hasrat dan tujuan. Yang mana yang kita nak bawa tu. Yang kita nak buat tu. Yang kita nak iltizam tu. Menjadi lemah dan berubah. Kata pujangga, la tuakhir ilal ghadin ma yumkinuka an ta'maluhu al-yawm. Janganlah kamu menunda-nundakan sesuatu perkara ke esoknya apa yang kamu boleh selesaikan perkara tersebut hari ini. Ya. Tapi banyak kalau kita tengok di pejabat lah. Selalu saya bagi contoh ni kebanyakan yang paling jelas di pejabat. Mana-mana jabatan. Tak. Salah satu alasan dia bila kita suruh apa? Oh Allah, kerja banyak tak habis lagi. Tak. Kerja banyak tak habis, bertimbun-timbun. Kita tanya pasal apa tak buat? Buat tapi tak pernah habis. Tak. Tapi sepengalaman saya berada di macam-macam jabatan. Alhamdulillah, setakat kerja saya semua habis. Setiap hari saya nak punch card pukul 8. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mesti habis. Dalam hari itu saya nak buat kerja, mesti habis kerja hari itu. Hak esok kira lain. Hak esok pula. Nah. Makna apa? Makna kebanyakan kita ini tunda hak hari ini, pergi esok. Nah. Bos kata ni, apa orang panggil? Minit mesyuarat ni, saya nak hari Isnin. Ini hari Isnin. Mesyuarat meeting hari Isnin, nak hari Isnin pula. Dia buat tak hari ni? Tak buat. Tak. Hari Selasa buat tak? Hari Isnin lambat lagi. Hari Rabu buat tak? Hari Rabu pun lambat lagi. Relax lah Ustaz. Kan? Saya nak hari Isnin. Tengok-tengok hari Jumaat. Mainlah program-program ad hoc. Tak. Minit mesyuarat. Tak dah buat. Nampak? Itu yang perkara yang kita tak boleh jangka. Maka sebab tu tidak boleh kita tunda perkara-perkara tersebut. Settlekan, selesaikan sehabis-habis mungkin. Sebab esoknya perkara yang berbeza pula akan datang. Kita pun tak tahu. Kan? Jangan menunda sampai besok apa yang dapat engkau kerjakan hari ini. Al-waqtu thaminun fala tudayyuhu ila min nafisin. Sesungguhnya waktu itu sangat berharga. Tak. Fala tudayyuhu. Jangan kamu sia-siakan waktu tu. Kan? Lepas makan agak-agak kebanyakan orang buat apa lah ni. Tapi saya jarang jumpa dulu lama lah. Kan 5 tahun lepas ni ada. Habis makan ni buat apa lah ni. Orang lelaki-lelaki. Lepas makan ni buat apa? Jawab lah sikit. Kan? Buat apa tuan? Lepas habis makan. Buat apa? Kan? Tengok apa? Tengok cita-cita terbang. Pasal apa? Esok nak kena beli pula. Hak yang duk kumpul duit dah habis lagu tu terbang. Esok nak kena pergi cari mana pula duit nak beli pula. Kita menghabiskan masa. Padahal masa itu paling berharga. Sebab masa yang dihabiskan tak ada orang boleh patah balik dah. Hari ni kita duduk dalam keadaan umur 50. Tak boleh jadi 49. Takat melawak tu boleh lah. Umur apa? 49 melawak. Tapi hakikatnya tetap 50. Betul tak? Tak ada dah. Tak boleh patah balik dah. Dan itu masa sangat berharga. Apa ni? Penjaga Arab sebut apa? Al-waqtu kasaif. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu yaqta'ak. Kalau kita tak cepat-cepat potong masa tu, maka dia akan potong kita. Tak. Dan banyak hari ni kita berada dalam keadaan setiap saat, detik dan ketika berada dalam keadaan penyesalan. Betul tak? Tanya diri sendiri. Semua orang akan menyesal. Tambah lagi pada waktu singkat dia untuk menemui ajal. Tak. Duduk atas katil umur 95. Kan? Cucuk lah apa pun. Doktor kata tak boleh bangkit lah. 95. Doktor bagi 3 bulan lagi. Pada waktu tu kita akan jadi penyesalan. Penyesalan ni, kata Rasulullah,
sampai di dalam jannah pun orang akan menyesal. Tak? Masuk di dalam jannah nanti setiap kita mesti ada penyesalan. Ya Allah, pasal apa kalau aku tak buat lebih? Kalau aku buat lebih, nescaya aku akan dapat tingkat yang begini. Orang berada di tingkat kedua dalam jannah akan menyesal, ya Allah, pasal apa aku tak buat lebih? Sebab kalau aku buat lebih, aku mungkin berada di tingkat 3. Begitulah sampai tingkat yang tertinggi Jannatul Firdaus. Semua penuh dengan penyesalan walaupun di situ ada nikmat yang cukup besar bagi kita, tapi masih tetap menyesal. Jadi gunakan hari ni. Hari yang kita ada ni. Tak. Isi elok-elok masa yang ada sebab masa itu penting. Masa kaitan dengan tasawuf apa? Sebab setiap detik itu dalam tasawuf sebut hari itu apa dia? Kita bernafas. Kita bernafas setiap detik itu mengurangi jumlah nafas yang Allah telah tentukan kepada kita. Kalau setiap nafas itu kita tidak isi dengan zikrullah ataupun amalan-amalan kebaikan, maka nafas-nafas yang telah dinafasi itu telah pun rugi dengan perkara-perkara yang sia-sia. Waktu saat berharga, maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang sangat berharga. Selesai dalam bab berkaitan dengan tunda amalan-amalan baik. Jadi kesimpulan yang saya boleh buat, iaitu apa dia? Setiap kita ini kena letak satu azam, hasrat dan tujuan untuk sentiasa berada dalam kebaikan lillahi ta'ala. Dan di saat ini, jangan sampai kita menunda perbuatan baik hanya kerana urusan dunia, akan tetapi sebaliknya, jadikanlah urusan dunia kita, kita ada kemampuan untuk dunia. Tak? Kita ada kelebihan dalam dunia. Ada segala-galanya dalam dunia. Ada kereta, ada motor, ada kemudahan. Maka kata apa? Kita kata untuk mengukuhkan kebaikan yang saat ini kita lakukan, guna kemudahan yang kita ada. No. Bila kita ada basikal dulu, kita tahu pergi masjid je. Tidak kayu basikal masjid. Kan? Anak beli motor, no, 250cc. Dia start main masjid, ish. Macam-macam tak sedap lah pula main masjid. Pasal apa? Dekat sangat. Tak? Tengok-tengok pun pergi tempat lain. 250cc. Anak kata, hujan ni ada tak sesuai naik motor. Naik kereta. Hak dulu tak erti pihak nyai. Pihak nyai tu. Ada kereta. Tak? Tak? Jadi kemudahan yang ada, jangan disalahgunakan. Guna lebih baik daripada apa yang kita tak pernah ada. Guna kemudahan itu untuk membaiki amalan kita untuk ke akhirat. Itu dari segi kesimpulan pada hikam yang ke-26. Masuk hikam baru. Yang disebut oleh Ibn Ata'iyah. La tatlub minhu an yukhrijaka min halatin. Janganlah kamu meminta kepada Allah sesuatu untuk mengeluarkan kamu daripada hal ini, daripada sesuatu hal, halatin liyasta'amilaka fiha, kepada hal yang lain untuk kamu buat, fima siwaha, yang mana yang kamu rasa lebih baik kamu boleh buat. Idh law arada, iaitu kalaulah dia nak, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak redha, lasta'malaka min ghairi ikhraj, sesungguhnya akan menjadikan kamu sesuatu perkara yang baru tanpa mengeluarkan kamu daripada perkara yang kamu lakukan. Contoh. Kita berada di dalam keadaan jawatan pegawai. Tak. Pegawai. Semua cukup dah. Alhamdulillah. Satu hari kita rasa, tak. Nak jadi pegawai kepada pegawai. Pegawai saja tak cukup. Nak jadi pegawai kepada pegawai. Kita pun minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku pegawai kepada pegawai. Takat pegawai ini tak cukup. Tak. Maka Allah
minta kepada Allah sesuatu yang belum ditakdirkan. Kata Ibn Athaillah dalam hikam dia, tunggulah saatnya. Nescaya kamu akan jadi pegawai dan dalam satu masa yang sama pegawai dalam pegawai. Itu maksud contoh hikam tadi. Tak. Jangan engkau meminta atau memohon permohonan. Jangan anda meminta kepada Allah supaya dipindahkan dari sesuatu hal kepada hal yang lain dalam keadaan yang anda ada hari ini. Sebab sekiranya Allah mengkendakinya, tentulah ia memindahmu tanpa merubah keadaanmu yang lama. Itu. Hari ini bapa nak menunjukkan bahawa dalam tasawuf hikam ini, kebanyakan kita banyak yang tidak bersyukur dalam apa yang kita ada hari ini. Tidak. Tak. Banyak yang tidak bersyukur. Dah ada kereta, dah ada motor, kan? Dah dapat duit pencen. Tak. Cukup. Macam tak cukup, Pak Ustaz. Tak. Kita yang menyebabkan sesuatu perkara itu tidak cukup. Bukan takdir itu tak cukup. Tak. Kita memilih untuk tidak mencukupkan sesuatu perkara untuk diri kita adalah kita sendiri. Takdir telah ditulis dengan begitu baik dan cukup. Masalahnya manusia itu sendiri. Tak. Kan? Ayah-ayah dah ada. Contoh ni contoh. Rumah beli siap habis dah. Kereta habis dah. Motor habis dah bayar. Tak. Tanah pun dah ada. Kan? Makan, minum, selesai dah. Tak. Gaji pencen 2,000. Kan? Saya tanya, nak apa lagi? Tak. Nak apa lagi? Tak cukup lagi kah? Kan? Tak cukup lagi kah? Tapi yang ada di sini semua dah kata cukup dah. Sebab tu boleh main sini. Mungkin yang ni je yang tinggal selepas Covid ni. Kan? Hak lain tak ada dah. Tak? Semua dah pencen dah. Dengan pencen hak ni banyak ni saja. Hak lain semua tak ada lah. Pasal Covid dulu. Kan? Jadi semua cukup. Alhamdulillah. Tu yang boleh main masjid. Banyak lagi di luar sana yang tak pernah jejak kaki ke dalam masjid untuk bersolat jemaah. Tak ada. Ada, saya jumpa. Kan? Ada. Bercakap macam orang biasa. Kan? Berta'amul, muamalat macam orang biasa. Kan? Tapi solat tidak. Bila kita tanya umur apa? 39, 40. Kan? Yang tu yang bila dalam keadaan macam tu, ini yang kita berada di dalam keadaan mempelajari tasawuf. Tak. Maka Allah telah pilih untukmu dengan harapan engkau boleh diperlakukan atau ditakdirkan oleh Allah dengan perkara yang lain dan dalam keadaan atau pekerjaan yang lain. Maka jika Allah ingin mengkendakimu untuk mengamalkan sesuatu atau berada dalam keadaan sesuatu, nescaya Allah akan menjadikan dirimu tanpa engkau dikeluarkan dari sesuatu yang sudah engkau tekuni, ditakdirkan saat ini. Satu lagi contoh. Ada seorang berada dalam keadaan melakukan pekerjaan ataupun perniagaan. Dia duduk berniaga elok-elok, kaya dan sebagainya. Amalan pun okey dah. Solat fardu, solat sunat, tak, okey dah. Maka dia pun mengikut syariat Islamiah. Okey, tak nak masalah. Hasil daripada perniagaan dia bayar zakat, bagi sedekah dan sebagainya. Alhamdulillah. Tak. Ini saya dari satu contoh yang positif. Maka satu hari apabila dia berjalan daripada masjid keluar tu, dia tengok ada satu halaqah, iaitu pengajian tasawuf. Jadi dia berkenan untuk bersama dalam keadaan pengajian tersebut, tapi dia tak ada masa sebab dia berniaga. Yang lain semua syariat, alhamdulillah, dia seorang yang baik. Tak pernah tinggal rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman, tak pernah tinggal. Tak, cukup beradab. Tapi kerana keinginan dia untuk mendalami ilmu tasawuf, dia berasa apa? Kalau lah aku boleh duduk di dalam halaqah itu dan meninggalkan bisnes ni, aku macam merasa bisnes ni tak ada apa dah bagi diri aku. Kecualilah untuk aku duduk dalam halaqah itu, untuk aku mendalami ilmu. Nah,
Maka apa kata ulama? Itulah salah satu yang dimaksudkan oleh Ibn Athaillah. Iaitu apa? Yang mendoakan sesuatu yang belum masa dia untuk Allah letakkan dia dalam sesuatu. Tak. Kalau dia tinggalkan bisnes, dia tinggalkan kerjaya dia sebagai seorang yang berniaga dalam Islam dengan keadaan mengikut syariat dan semuanya memberi zakat. Dia tinggalkan semua itu, maka sesungguhnya zakat bagi orang-orang miskin dah pun berkurang. Betul tak? Sedekah yang dia selalu bagi, maka akan terkurang. Tak? Dan amal-amal pekerjaan dari segi perniagaan dia sendiri akan berkurang untuk Islam. Dalam keadaan dia meninggalkan perkara tersebut untuk berada di dalam halaqah tasawuf. Tetapi, itu kata Ibn Athaillah, kalau dia bersabar dan berdoa untuk bersabar, satu hari Allah akan letakkan dia berada di dalam perniagaan yang berjaya mengikut syarak, serta dia juga berada di dalam halaqah tasawuf untuk mengaji. Tak. Jadi kunci dia adalah bersabar dalam bab ni. Tak. Kunci dia adalah memohon sesuatu yang mana Allah redha, bukan untuk yang kita redha. Tak. Contoh kita berada hari ini, ya Allah, aku bersyukur terhadap apa yang telah Engkau kurniakan kepada aku hari ini, ya Allah. Dan andai kata ada sesuatu yang lebih Engkau redha kepada aku, ya Allah, berikanlah, ya Allah. Itulah salah satu daripada doa yang baik. Tak. Tapi jangan kita meminta untuk, ya Allah, aku tak mau dah benda ni, ya Allah, bagilah sesuatu yang lain. Seolah-olah kita tidak bersyukur kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Qala Allah Ta'ala, wa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilm darajat. Sesungguhnya ada dua keadaan manusia yang Allah tingkatkan level keimanan mereka. Iaitu apa dia? Alladhina amanu minkum. Tak. Ada orang yang beriman. Beriman dengan perkara yang ilmu yang sedikit. Tapi dia beriman. Tak semestinya dia itu perlu habis profesor baru dia boleh jadi orang yang beriman. Tidak. Tak semestinya nak tunggu dia tu jadi ulama untuk dia jadi orang yang beriman. Tidak. Tetapi dia boleh menjadi orang yang beriman dengan ilmu yang sedikit. Dengan kepercayaan yang sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh. Boleh. Dan ada satu lagi yang dalam keadaan orang yang berilmu dan beriman. Tak. Dengan ilmu yang dia pelajari, maka itulah dia salah satu daripada tingkat-tingkat bibit-bibit untuk dia mengenal pasti bagaimana untuk dia lebih beriman kepada Allah dengan apa yang dia pelajari. Maka dua keadaan beza. Tak. Jadi jangan risau sama ada nak memilih yang ini ataupun yang itu. Sebenarnya Allah sebut apa? Bila sampai waktunya, dia akan jadi dua keadaan tadi menjadi berada dalam satu orang yang sama. Tak. Kita beriman dan berilmu. Kita berilmu dan beriman. Ada orang berilmu tapi tidak beriman. Kan? Sebab tu Umar bin Khattab kata apa? Al-ilmu kasyajarah. Tak. Al-ilmu kasyajarah. Apa? Tak ingatlah. Ilmu itu umpama pokok. Tak. Kalau kita beramal dengan ilmu itu, dia seolah-olah pokok yang berbuah. Kalau kita ada ilmu sahaja tidak beramal, seolah-olah pokok yang tidak berbuah. Jadi kalau ada ilmu tak semestinya beriman. Tak. Mesti ada ilmu untuk beramal dan beriman. Jadi yang tadinya dalam keadaan dua keadaan boleh berada di dalam seorang manusia untuk dia tingkatkan iman dan ilmu dalam diri dia. Maka pada waktu tu kena bersabar dan tunggu. Tak. Jangan tergesa-gesa sama ada dalam keadaan beriman ataupun dalam keadaan berilmu. InsyaAllah dia akan datang menjadi satu. Tak.
Dalam hikayat ada seorang soleh biasa bekerja dan beribadah. Lalu ia berkata, andaikan aku biasa mendapatkan untuk tiap hari, dapatkan setiap hari 2 potong roti. Apa? Saya ambil sikit lagi. No? 2 potong roti. Dia ni sentiasa beribadah. Tak. Bekerja dan beribadah. Tapi dia target nak dapat satu hari 2 keping roti. Nescaya aku tidak susah bekerja dan melulu beribadah. Tak. Dapat 2 keping roti, tenang. Senang. Waktu ibadah pun tak payah fikir lapak ke apa. Tiba-tiba ia tertuduh. Dan kerananya ia harus masuk penjara. Kena fitnah. Dan masuk penjara. Tak. Dia kalau dia boleh dapat sekeping roti, bagi dia, baiklah. Dia tak mau kerja. Senang sikit nak ibadat. Kalau setiap hari dia boleh dapat 2 keping roti. Tak. Macam tu kita anak muda hari ni. Kalau boleh nak tidur dan dapat duit. Betul tak? Ada orang kahwin. Bukan mencerai. Kahwin, berhenti kerja si lelaki ni. Bagi orang perempuan kerja. Bini lah kerja. Dia duduk rumah. Ni salah sebenarnya. Resam ni salah. Tak. Cara ni salah. Ni macam ni. Dia dah bekerja dan beribadah. Tapi dia kata apa? Kalau lah aku boleh dapat 2 keping roti untuk makan sehari, kerja pun tak payah. Boleh ibadah terus. Siapa pun tak kacau. Tengok-tengok Allah makbul doa dia. Dia terfitnah dan masuk penjara. Dan tiap hari ia menerima 2 potong roti. Dia doa. Tak. Dia yang doa nak minta 2 keping roti tanpa bekerja. Boleh? Kemudian setelah beberapa lama ia menderita dalam penjara, ia berfikir. Nampak? Tadi dia minta dapat 2 keping roti, tak mau kerja, nak beribadat je. Tapi tiba-tiba dia rasa susah. Pasal apa? Pasal duduk dalam penjara memang orang bagi makan 2 keping roti. Lepas tu ibadat. Dia ibadat pun tak ada masalah. Tak payah kerja. Kan? Maka dia menderita. Dan dia berfikir, bagaimana sampai terjadi demikian ini. Dia lupa kata dia yang minta. Tiba-tiba teringat dalam perasaannya, engkau minta 2 potong roti dan tidak minta selamat. Tak, maksud selamat itu maknanya tidak minta berada di dalam takdir yang Allah tentukan dapat 2 keping roti dan boleh berada dalam keadaan selamat, tidak bekerja dan beribadah dengan senang dan selesa. Sebab tadi dia nak tolak kerja dia tu. Sebab susah. Kan? Maka kami Allah memberi permintaanmu. Allah bagi. Allah bagi. Hari ni kita berada di dalam keadaan, dulu kita minta betul tak? Nanti kalau pencen lega, boleh pergi solat. Betul tak? Macam-macam orang pencen, orang yang tak pencen minta bila pencen. Betul tak? Bila pencen boleh buat tak? Tanya. Tak. Ya Allah, kalau bagi pencen, ya Allah, boleh main solat. Allah bagi pencen, jaga cucu. Tak. Sungguh ke tak? Sungguh. Tak main solat. Pasal kita minta. Tak. Baik. Saya ambil sikit, kita habis yang ni. Setelah itu, ia minta ampun dan membaca istighfar yang lelaki tadi. Maka ketika itu pula pintu penjara terbuka dan dilepaskan dari penjara si fulan tersebut. Ini adalah sebahagian daripada cerita sejarah yang berlaku, kan, diletakkan dalam ni supaya mendapat satu khibrah dan pengajaran untuk kita. Sebab Allah menjadikan manusia dengan segala hajat keperluan. Allah takdir dah kita hari ini. Daripada mana kita datang, jatuh daripada perut ibu sampai umur 50 tahun. Segala pahit mahung itu, kan, segala negatif positif, segala pancaroba, segala apa yang kita hadapi itu dah ada dalam tulisan Allah. Sampai kita hari ini. Walaupun kita rasa, kita fikir itu buruk, tapi itu baik daripada di sisi Allah. Tak. Walaupun kita fikir itu buruk, tapi ia tetap baik di sisi Allah untuk menjadikan kita orang. Tak. Jadi, maka Allah dah settle dah hajat keperluan kita. Ajal, maut, jodoh, rezeki. Sehingga tidak usah manusia khawatir atau ragu
atau jemu terhadap sesuatu pemberian Allah. Ini pun masalah juga. Apabila kita berada dalam keadaan boring. Nah, cuba tengok bab makan sahaja. Tidak. Sampai umur 80 kita ajak pergi makan, dia mau pergi makan. Tidak. Jomlah kita pergi makan mi rebus. Tak lalulah makan mi rebus. Tidak. Makan pom tak lalulah kali. Nasi dengan ikan keringnya. Tidak. Tu tak apalah, dah lama dah dia makan. Ni orang-orang muda ni pun boleh kata tak lalu ni. Tak lalulah nak makan apa. Tak lalu nak makan apa. Terus makanan punya banyak. Kan? Orang jemput pergi kenduri. Ada kambing, ada lembu, ada ayam. Semua jenis binatang ada dalam kenduri tu. Lauk. Nah. Dia boleh kata tak lalu. Tak. Ni kita, sifat kita yang perlu kita perbetulkan. Sebab apa? Sebab kurangnya kesyukuran kepada Allah. Orang jemput kenduri, makanlah apa yang ada dalam kenduri. Tidak. Dengan menyebut Alhamdulillah. Kalau orang tak jemput, tak dapat makan. Tidak. Baik. Meskipun berbentuk penderitaan, bala pada lahirnya, yang saya sebut tadi. Kesusahan yang kita alami sampai kita sampai dalam peringkat umur 60 ni, 70 ni. Yang kesusahan itulah yang menjadikan kita sampai ke umur 60 ke 70. Dan kesusahan itulah yang sangat diredai oleh Allah. Untuk kita. Kerana kita terima dalam keadaan kita redha. Sebab hakikatnya nikmat besar bagi sesiapa yang mengetahui hakikatnya. Nikmat besar. Maknanya yang mengetahui supaya kita sedar bahawa apa yang kita sangka baik itu kemungkinan ada tidak baiknya di sisi Allah. Tapi Alhamdulillah baik sampai kita sampai ke peringkat hari ini. Dan apa yang kita sangkakan buruk itu sebenarnya dia bukan buruk semuanya. Dan kalau ada keburukan itu untuk menjadikan kita sampai pada umur kita hari ini. Sebab tidak ada sesuatu yang tidak terbit dari rahmat, kurnia dan hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu saya sebut dalam bab tasawuf, baik dan buruk itu adalah nikmat Allah. Tetap nikmat Allah. Jangan letakkan baik itu pada Allah, buruk itu dari sisi syaitan. Itu salah. Baik dan buruk itu Allah telah tulis untuk kita supaya kita jadi macam mana hari ini kita jadi. Seorang budak umur 1 tahun di antara berjalan dengan merangkak. Tidak. Dia berdiri rebah. Buruk tak rebah dia? Kalau kita kata Allah rebah, luka. Tidak. Hak berjalan tak tih ni. Kita kata tak bolehlah lagu ni. Kalau dia tak rebah, macam mana dia boleh belajar untuk berjalan dan berlari? Tidak. Maka keburukan rebah itu mengajar dia sesuatu. Bahawa apabila dia boleh berjalan, dia tak boleh rebah dah. Dia tahu dah, kalau buat macam ni, mesti rebah. Kalau buat macam ni, mesti rebah. Maka keburukan rebah tadi itu sebenarnya adalah kebaikan untuk dia menjadi orang yang boleh berjalan. InsyaAllah. Jadi, di situ, di dalam hakikat pengertian hikam yang ke-27. Supaya meletakkan kita, menyedarkan kita di mana tempat kita berada hari ini. Dan tidak meminta sesuatu yang di luar kemampuan untuk kita buat. Dan kesepengetahuan kita untuk kita dapat. InsyaAllah. Nanti kita akan masuk dalam hikam yang ke-28. Yang inilah masuknya hikam 28 ini adalah penyakit hati. Di antara orang-orang yang dah berada di dalam keadaan beriman kepada Allah juga, di situ ada sedikit masih lagi mempunyai penyakit hati. Nanti kita akan tengok. InsyaAllah. Bermula daripada hikam yang ke-28. InsyaAllah. Saya berhenti kat sini. Ini 10. Baik. Yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kesilapan dan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافينا واعف عنا وأكرم وأوسع وسهل علينا أمورنا في الحياة الدنيا والآخرة وأعطنا الصحة واشفنا من كل مرض إنك أنت الشافي لا شافي إلا أنت. وأعذنا من البلاء والوباء وأعذنا من عذاب القبر وأعذنا من عذاب النار. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء والنقم ارفع عنا يا الله، ارفع عنا يا الله، اكشف عنا يا الله من كل بلاء ووباء وهم وغم وضيق وشدة ونقمة وفتنة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا يا الله أن الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.